So, kita akan terus start dengan 7.1 punya tutorial. Saya nak terus ajar di sini. So that malam nanti saya cuma bagi tugasan sahaja melalui TO. Okay, so dah lama saya tak bagi TO kan. So malam ni pada waktu TO 7.30, 8.30 nanti saya akan bagi tugasan dan awak akan tengok video tersebut lah. Okay, so saya explain dalam benda tu, dalam video tu subtopik yang baru, integration dengan paksi Y. Okay, so nanti boleh try tengok. Sekarang saya nak discuss dulu tutorial question untuk apa benda yang kita dah belajar semalam. Okay, so soalan pertama. So bagi, apa dia kata? Dia dah bagi graf untuk kuadratik tersebut, x squared minus 4x plus 3, dan dia dah bagi dah kawasan berlorek dia berada di antara 1 hingga 3. So untuk kira dia punya area, kita akan integrate daripada 1 hingga 3. Sebab kita punya kawasan berlorek bermula di 1 dan berakhir di 3. And then kita ada atas tolak bawah. Dan function yang ada di bahagian atas adalah paksi. So paksi kosong. Always kosong dia punya function. And then minus bawah. Function yang berada di bahagian bawah adalah inilah kuadratik tersebut. So kita masukkan kuadratik x squared minus 4x plus 3. And then kat belakang mesti tulis dx ke dy. Okay, so dalam case ni kita tulis dx. Next, kita simplify dulu sebelum kita integrate. So kita ada negatif x squared plus 4x minus 3 dx. So sama ada awak nak bawa masuk tu negatif, bawa masuk ke dalam kurungan, ataupun negatif tu awak nak bawa keluar daripada cacing tu pun boleh. So dia akan keluar jadi negatif 1 lah, constant. Okay, so dalam case ni saya darab masuk je dalam kurungan tu. So that bila saya integrate, saya akan ada negatif x cube over 3 plus 4x squared over 2 minus 3x. So kat sini dah tak ada plus C ya, diingatkan berulang-ulang kali. Dah tak ada plus C sebab dekat limit ada nombor. Okay, dekat integration ada limit. So dari 1 hingga 3. So substitute, so negative 3 cube over 3 plus 4 3 squared over 2 minus 3 2. And then minus limit bawah dia pula. So negative 1 cube over 3 plus 4 1 squared over 2 minus 3 multiply 1. Okay, so mesti tunjuklah kemudian kita kira dan dapatkan dia punya jawapan. Okay, so itu untuk buat soalan 1. Jawapan ni kira sendirilah. Saya tunjukkan cara macam mana nak buat sahaja. Okay, so kalau dah screenshot, kita boleh pergi ke soalan 2. Soalan B, sorry. Okay, so soalan B pun sama juga. Dia dah lukiskan graf. So kita terus saja integrate. So area untuk kawasan berlorek bermula daripada 1 sehingga 2. And then atas, function yang atas adalah function curve. So curve tersebut adalah x squared minus 2x plus 1. And then function yang berada di bahagian bawah adalah paksi. So di mana paksi adalah tolak kosong lah. So kat sini kalau awak nak tulis tolak kosong ataupun tak tulis pun tolak kosong, tak ada masalah. Tak tulis pun tak ada masalah. Sebab tolak kosong kat belakang tu nanti boleh diabaikan je kan. Okay, so integratekan dia. So ni soalan-soalan kategori senang lah. Okay, so limit 1, 2 dan awak substitutekan limit dia. So awak ada 8/3 tolak, 2 dengan 2 ni boleh cancel. So ada 4 tambah 2 tolak 1/3 tolak 1 tambah 1. So itu saya terus congak lah sebab ni nombor-nombor yang senang. Okay, and then bagilah dia punya jawapan. So again, senang lagi. Masih senang. Belum terciduk. Okay, so kalau dah screenshot, saya pergi ke soalan C. So ini macam yang kita buat semalam lah. Okay, so awak kena asingkan kepada dua kawasan berbeza lah untuk kawasan A dengan kawasan B. Okay, so untuk area A, awak akan integrate daripada 0 hingga 1. And then bahagian atas adalah curve, bahagian bawah kosong. So untuk curve ni, dekat Y sini, awak boleh terus expand dia siap-siap. So awak ada X, so X squared minus X minus 2X, so minus 3X plus 2. And then expand lagi, kita ada X cube minus 3X squared plus 2X. Okay, so untuk area A, masukkan bahagian atas tu, X cube minus 3X squared plus 2X. And then bahagian bawah dia kosong. Belakang jangan lupa tulis dx. So kira. Sebab ni senang. So saya tak tekankan sangatlah bahagian ni.
Kita dah buat semalam. Okay, so untuk area B pun awak akan integrate daripada 1 sehingga 2. Tapi sekarang bahagian atas dia adalah paksi. So kita kena tulis kosong, tolak. Dan bahagian bawahnya adalah curve. So curve kita tadi adalah x cube minus 3x squared plus 2x dx. Okay, so dekat sini pun kira baik-baik. Okay, so ini adalah integration of polynomial biasa sahaja yang korang pun sepatutnya dah terror. Okay, so jangan confuse bila nak kuasa tambah 1 ataupun kuasa tolak 1. Okay, and then jangan lupa untuk totalkan dia punya area. So awak akan ambil area A tambahkan dengan area untuk B dan awak akan dapat dia punya final answer. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya, soalan 2. Okay, so dia tanya find the area of region bounded by the x-axis with the curve y. And then x sama dengan negatif 1 dan juga x sama dengan 4. So di sini, ini adalah bentuk CTS. Dan kita boleh keluarkan dia punya minimum point. Kenapa saya kata minimum point? Sebab graf ni senyum. So bila senyum, dia adalah minimum point dekat situ. So minimum point kita di sini adalah 1, 3. Macam mana nak baca tu, Miss? Dalam kurungan ni, kita kasih dia sama dengan kosong. So dapatlah koordinat x, iaitu positif 1. Dan dekat bahagian luar ni adalah koordinat y yang kita terus ambil sahaja dengan dia punya sign tu. So kalau dia positif 3, so koordinat y dia positif 3 lah. So kalau dekat sini tolak 3, so koordinat y dia negatif 3. Macam tu je. Okay. So now kita dah ada minimum point. Kita lukiskan dia punya graf. X paksi y. So koordinat 1 dengan 3. Okay, agak-agak lah. Okay, dekat situ. So saya tahu dia senyum. So senyumkan je dia macam ni. Kemudian dia nak dekat mana lagi tu? X sama dengan negatif 1. So X sama dengan negatif 1 ada dekat sini. So saya panjangkan garisan X sama dengan negatif 1. Okay, saya panjangkan graf ni lagi. And then dia nak X sama dengan 4. So X sama dengan 4 di sini. So saya panjangkan garisan ni. Okay, so now kita tengok dia punya bounded dia. So kita ada curve. Lepas tu kita ada X sama dengan negatif 1. And then X sama dengan 4. Kemudian jangan lupa dia nak bounded sekali dengan X-axis itu. So X-axis sini. So kawasan mana yang bounded kepada semua warna tersebut? Obviously dekat bahagian tengah situlah. So ini kawasan berlorik kita. Okay, saya letak graf ni ke tepi sekejap. So now kita nak kira dia punya area. Persoalannya, bolehkah saya integrate terus daripada negatif 1 hingga 4? Boleh, sebab kawasan berlorik tu semuanya berada di kawasan yang sama. I mean di atas paksi X. Tak ada pun kawasan berlorik yang berada berasingan di bawah paksi X. So bolehlah direct integrate. So dekat sini, belakang mesti tulis dx sebab baca limit dekat paksi X. So atas adalah kuadratik kita, graf iaitu x minus 1 squared plus 3. And then itu yang atas. And then bawah adalah paksi. Paksi adalah kosong lah. So tolak kosong. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak ada masalah. So kalau saya simplify balik soalan ni, dia akan nampak macam ni lah. X minus 1 squared plus 3 dx. Okay, so jangan terburu-buru nak expand kurungan kuasa 2 tu sebab saya dah pernah bagi formula untuk ni. Integrate kurungan ax plus b kuasa n. So dengan syarat dalam kurungan tu x mesti kuasa 1 lah. Okay, dan kita boleh guna kurungan salin balik kuasa tambah 1 over n plus 1 darab dengan differentiate dalam kurungan. So differentiate ax plus b akan dapat a plus c. So kalau korang tak ingat formula ni, tak ada masalah. Expand je lah x minus 1 tu. No problem. Okay, so sebab saya tahu formula ni, saya akan pakai. So saya akan dapat x minus 1 kuasa 3 per 3. Differentiate x minus 1 akan dapat 1 je lah. And then plus integrate 3 akan dapat 3x. Okay, so ini daripada negatif 1 sehingga 4. So macam biasalah, next step adalah substitute limit dan dapatkan dia punya jawapan. Semudah itu. Okay, so saya tulislah kat sini. So ni kejawab. Substitute limit dan dapatkan jawapan. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, this one. So the curve y and then x sama dengan negatif 1, x sama dengan 3, kemudian paksi x tadi kan. Ada paksi x. Saya tulis kat sini x axis. Okay, so now untuk y ni obviously kita akan kita akan try untuk faktorkan guna EQN. So kita susun balik. So kita ada negatif x squared plus 2x plus 10.
Dan saya pesan sebelum EQN pastikan kita punya X squared positif. So tolak 2X tolak 10. So apparently bila awak tekan EQN dekat kalkulator sekarang, so kita akan dapat kita punya X yang pertama tu adalah 1 tambah cert 11 dan X yang kedua adalah 1 tolak cert 11. So dekat sini kita tak dapat nak factorize dengan cantik. So bila tak dapat factorize dengan cantik, macam mana kita nak lukis kita punya graph? Alright, so nak tak nak kita kena buat CTS. So CTS kan dia, yang ini pun revise balik lah macam mana nak CTS. So X squared minus 2X plus kurungan squared tolak kurungan squared minus 10. So dalam kurungan tu akan ada B over 2. Okay, so kita punya B is negative 2. So negative 2 over 2. Negative 2 over 2. So next step, so kita akan ada kurungan squared. Kita akan masukkan ni 3 term yang pertama. Tapi kita ambil yang ada squared sahaja. So siapa yang ada squared? X. Siapa lagi yang ada squared? Ni kan. So dalam squared tu ada apa? Negatif 1. So kita tulis negatif 1. And then kita selesaikan yang bahagian sini. Tekan kalkulator daripada negatif tu lagi. So kita ada negatif 1 squared tolak 10. So kita ada negatif 11. Okay, so jangan lupa buka kurungan kotak tu. So kita ada negatif X minus 1 squared plus 11. So kita tahu graf ni adalah graf sedih, maka dia adalah maximum point. So dari sini kita boleh nampak maximum point kita adalah apa koordinat X yang dalam kurungan ni, kasih dia sama dengan kosong. So kita akan dapat X sama dengan 1. So koordinat Y kita terus ambil dengan unit pula. Ini sign dia sekali ni, so positif 11. So itu maximum point kita. So bila kita lukiskan kita punya graf X, Y, so kita ada 1 dengan 11. So plotkan maximum point. So sebab ni maximum point, so dia sedih macam ni kan. Okay. So dekat sini lah kita tanda kita punya yang tadi nilai X yang kita dapat ni. Okay. So sebab tu saya letak kat situ. Kalau awak nampak tu saya besarkan sekejap. Okay. So tu nilai X kita. So X1 tambah cert 11. Dekat mana nak tulis dia? So ini kan 1 kan. So bila tambah cert 11, of course lah dia akan ke kanan. Nilai tu bertambah. So di sini adalah 1 tambah cert 11. So di sini adalah 1 tolak cert 11. Kemudian dia nak daripada yang coklat tu pula X sama dengan negatif 1. So negatif 1 tu ada kat mana pula lah hai? So negatif 1 ada di dalam sini. Macam mana saya nak besarkan dia? Saya lukis balik. Sebab apparently negatif 1 tu ada dekat bahagian dalam mangkuk tu. Saya kembangkan sikit. Okay, so ini tadi 1 tolak cert 11. Bila awak tekan desimal, dia akan jadi negatif 2.31. So obviously negatif 1, X sama dengan negatif 1 ada kat belah dalam sini lah. So ini X sama dengan negatif 1. Kemudian dia nak X sama dengan 3. So kita check 1 tambah cert 11 ni, yang dekat sini kan, 1 tambah cert 11. So tukar dia jadi desimal, dia akan dapat 4.31. So obviously X sama dengan 3 ada dekat sebelah dalam mangkuk ni jugalah. So 3 tu ada dekat sini. So dekat sini. Now kawasan berlorek. Kita ada pink, kemudian coklat, X sama dengan negatif 1, kemudian kuning, X sama dengan 3, kemudian paksi X, hijau. So kawasan berlorek kita berada di bahagian tengah tu. Nah, padahal nak integrate daripada negatif 1 hingga 3 je pun. Okay, so dia berbahaya kalau negatif 1 tu berada di bahagian ni. Kalau saya panjangkan dia ada kat sini, contoh. So nanti dia jadi macam ni. So kawasan ni jadi bahayalah sebab awak kena buat integrate asing kawasan A dengan kawasan B. So sebab tu penting untuk kita lukis kita punya graf. So that kita tahu kawasan berlorek kita berada di kawasan mana. Okay, berbanding kita integrate sahaja secara membuta tulis. So kita nampak daripada negatif 1 sampai 3. So integrate je lah. Negatif 1 sampai 3 and then function dia adalah 10 tambah 2x tolak x squared. So kalau awak punya macam ni yang secara membuta tulis tu mengena kebetulan macam soalan ni. Okay, so okay lah. Tapi kalau dia tak mengena, contoh ada pula kawasan berlorek di bahagian bawah paksi. Nah, so dia kedapatan ada kat situ. Okay, so nak tak nak kena juga belajar lukis graf. So now kita integrate macam biasalah. Saya kecilkan graf ni.
Okay, duduk sana dan saya kecilkan juga completing the square saya. Completing the square ni macam tak ada markah pun, melainkan dia tanya soalan pertama buat completing the square. So yang tu ada markah. Kalau tak, dia tak ada markah pun. Okay, so area. So kita akan integrate dari negatif 1 hingga 3. So atas kita adalah curve. So di sini adalah atas. So curve kita adalah 10 tambah 2x tolak x squared. And then minus bawah. Bawah kita adalah paksi. So nak tulis tolak kosong boleh, tak tulis pun tak apa. And then dx. So you integrate sajalah macam biasa. So 10x tambah 2x squared over 2 minus x cubed over 3. From negative 1 until 3. So substitute your limit and dapatkan dia punya jawapan. So this is your job lah. Okay, so yang saya nak highlight tadi adalah bahagian CPS. Okay, so tolong berhati-hati. So soalan 3. A region R is bounded by the curve. And then X sama dengan negatif 1. X sama dengan 2. Oh ada ni, D exist. So dia tak cakap exist apa kan? Okay, so kita try lukis. So kalau saya try faktorkan 2, 2, 1, negatif 5, 8. Okay, so kalau saya faktorkan dia, saya dapat X yang pertama adalah 5 tambah straight 7 I per 2. So obviously kalau ada I ni, maksudnya graf kita tak ada intersection pun dengan paksi X. So graf kita terapung. Okay, so nak tak nak kita kena buat CTS lagi sekali. So Y sama dengan X squared minus 5X plus 8. So syarat wajib untuk buat CTS, X squared mesti positif dan 1. So ini dah memenuhi syarat dah. So kita terus buat X squared minus 5X plus kurungan squared tolak kurungan squared plus 8. So dalam kurungan ni kita ada B per 2. So B kita adalah negatif 5. So masukkanlah negatif 5. So simplify. So kita ada X minus 5 over 2 squared. And then dekat bahagian belakang tu akan jadi negatif. So kita akan dapat positif 7 per 4. So now sebab kita tahu graf ni senyum, so dia adalah minimum point. Minimum point kita adalah 5 per 2 dan 7 per 4. So kita plotkan koordinat tu dekat dalam kita punya graf. And then kita senyumkan saja dia. Paksi X, paksi Y. Kita ada 5 per 2 dan juga 7 per 4. So di sini senyumkan dia. So nampak graf ni terapung. Dia tak ada intersect pun dengan paksi X. So now kita akan lukiskan X sama dengan negatif 1 di situ. Oops. So ini X sama dengan negatif 1, kemudian X sama dengan 2. So tadi dekat ni, ini adalah 5 per 2. So awak kena tengok betul-betul X sama dengan 2 tu berada di sebelah kanan 5 per 2 atau sebelum 5 per 2. So 5 per 2, kalau kita tekan kalkulator, tukar kepada desimal, dia adalah 2.5. So obviously 2 tu berada sebelum 5 per 2 sini. So dekat sini 2. So situlah. So kawasan berlorek kita, curve, X sama dengan 1, X sama dengan 2, kemudian paksi. So di situlah kawasan berlorek. Mudah sahaja. Okay, so kita nak determine, nak lukis graf, buat CTS dan determine kawasan berlorek, itulah yang penting. Sebab kemudian bila kita nak kira area, benda tu benda biasa je lah. So area adalah integrate daripada negatif 1 sehingga 2. And then atas, obviously yang sini, curve kita. So curve kita adalah X squared minus 5X plus 8. And then tolak bawah, so dia adalah kosong je kan. So tak tulis pun tak apa. Terus dx. And then terus selesaikan macam biasa. Okay, so selesaikan. So ini adalah untuk soalan 1 hingga 3 yang kita dah belajar semalam. So basically hari ni saya nak ajar awak remind semula macam mana kita nak buat CTS. Dan bila masa kita kena buat CTS? Bila kita punya kuadratik kita tak boleh factorize cantik.